Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita berasa dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perasaan itu menekankan kita mengucap alhamdulillah sebagai menandakan kita syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan nikmat-nikmat yang Dia kurnia kepada kita. Di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kitanya, sebagaimana kita maklum, Dia bagi iman kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Iman ini, orang yang tak faham dia, orang tak kenal dia tak berasa kata perkara yang berharga mahal, perkara yang bernilai dengan nilai yang tinggi, dengan besarnya, mahalnya. Orang yang tak faham, orang tak faham nilaian iman, itulah nama dia orang sesat, orang yang tidak faham agama. Sebab apa boleh kata dia nilai tinggi? Sebab iman adalah modal yang asal, modal yang pertama-tama untuk seseorang itu dapat kebahagiaan di mana saja dia berada, di mana saja dia hidup. Tidak bahagia seseorang hidup, tidak berjaya seseorang hidup sekiranya dia hidup dengan tidak mengambil iman, hidup dengan tidak beriman. Oleh itu boleh kita buat ayat kata iman adalah modal bagi bahagia, modal bagi berjaya.
modal bagi selamat, modal bagi sejahtera. Dengan iman kita tahu, kata kita ni hidup berapa kali, kita mati berapa kali, kita berada di mana, kita akan berpindah ke mana, kita tahu. Sekiranya kalau kita tidak ada iman, sesaklah kita. Kita ada di mana pun kita tak tahu. Kita nak berpindah ke mana pun kita tak tahu. Kita berapa kali hidup, berapa kali mati pun kita tak tahu. Orang yang tak faham ni, itulah kata orang yang sesat. Itulah orang yang kufur wal'iyadza billah. Itu di antara kepentingannya akidah. Penting akidah. Besarnya akidah. Sebab dengan dia kita dapat petunjuk. Dengan akidah yang benar kita dapat bahagia. Itu di antara sebab-sebab bagi kata penting akidah. Sebab saya cakap begitu, tajuk tu kerana tidak dibagi tajuk khusus kita pada malam ini. Pakai sambung tajuk yang dulu begitulah. Pentingnya akidah. Dan di antara kepentingan akidah lagi, iaitu bila tersalahnya di dalam akidah, bila seseorang gelincir di dalam tajuk akidah, dia gelincir ke arah yang celaka. Dia gelincir kepada arah yang bahaya, iaitu bila gelincir di dalam akidah, seorang itu akan masuk di dalam jumlah orang yang sesat. Sesat dia tu sampai ada kalanya berdosa besar dipanggil fasik, ada kala sesat dia sampai kepada peringkat kufur, kafir wal'iyadza billah. Oleh itu di dalam akidah ni sangat-sangat penting kita kena memahami dia. Asalnya, pada asal, dengan secara sepitah lalu, dengan secara luah-luah, tidak ada perselisihan di antara semua orang Islam tentang akidah. Pokok dia, rukun-rukun dia. Manakah rukun dia? Rukun dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentang tidak ada Tuhan lain daripada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam seorang daripada Rasulullah, dan Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang kemuliaan, tidak bersifat Allah dengan sifat-sifat keaiban, sifat-sifat kekurangan. Itu dengan secara luah-luah, tidak ada khilaf padanya. Hanya yang jadi masalah, yang jadi problem, masalah kedetailan akidah ataupun akidah dengan secara tafsil, dengan secara terperinci, dengan cara satu persatu. Di situ tempat yang jadi perpecahan, punca bagi selisih jadi firqah Islamiyah, puak-puak yang dibangsa kepada Islam. Jadinya Jabariyah, jadinya Qadariyah, jadinya Mu'tazilah, jadinya Musyabbihah, jadinya Hasyawiyah,
dan upamanya. Sampai ulama kita bila berpuluh-puluh kumpulan di dalam detail akidah, di dalam satu persatu di dalam tajuk akidah. Maka kesemua tu kita ahli sunnah wal jamaah dan juga lain pada ahli sunnah wal jamaah, kalau kita baca dengan secara sepitah lalu juga, dengan secara luah-luah, dengan secara halus dia tu wallahu alam, masing-masing mengaku kata mereka adalah berada di atas barang yang berada di atasnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain dialah ahlul haqq, dialah ahli yang betul, ahli benar yang betul. Yang lain daripada mereka adalah sesat, dalalah ataupun kafir, kufur. Begitulah dengan secara luas. Kita ahli sunnah, kita kata kita betul. Lain daripada kita, kesemua salah, kesemua silap. Salah silapnya fasik, mubtadi', salah silapnya sampai kepada kufur. Orang Mu'tazilah, dia kata dialah ahlul haq, dialah orang yang bawa perkara yang betul, lain daripada dia sesat dan kufur. Musyabbihah mujassimah, dialah ahli sunnah yang sebenar-benarnya, dialah ahlul haq, yang lain daripada dia adalah sesat dan kufur. Syiah pun begitulah, Murji'ah pun begitulah, Khawarij pun begitulah. Segala firaq begitu, mengaku bahawa dialah berada di atas al-haq, di atas yang betul. Ini yang jadi susah dan payah di atas kita orang awam. Macam mana kita orang awam ni nak pilih? Bila semua tu mari dakwa, mari kata aku yang betul, yang ni yang betul, yang awak duk bawa, yang kamu duk bawa itu adalah salah dan silap. Dari sini berhajatlah kita kepada neraca buat timbang, tali ukur yang kita nak buat ukur kebenaran. Maka nisbah dengan kita orang awam pula, kita orang tak belajar agama ni pula, diberi tali ukur, beberapa tali ukur pula dah. Dihukum salah tali ukur tu pula dah. Susah pula dah kita. Oh, tali ukur macam ni tak betul tu, pendek tali ukur tu, tak sapa. Tak sapa inci dia. Pula dah susah pula kita. Oleh itu kita kena cari jalan untuk kita mengetahui firqah yang sebenar, kumpulan yang betul. Maka bagi saya, untuk ambil dengan secara peribadi, ambil tali ukurnya, saya ambil tali ukur dengan mengikut orang-orang yang pandai, yang diakui oleh orang yang pandai. Sebab tali ukur lain tu kita tak pandai nak guna. Macam saya pakai handphone harga murah, pakai harga murah ya. Sebab nak ambil hak mahal-mahal tu tak pandai nak guna. Hak kita tak boleh guna sikit-sikit, bila ambil harga mahal pakai tak boleh guna langsung. Sesak jalan habis. Bukan handphone tu tak molek dak, molek tapi kita nak guna tak pandai, nak guna dia. Dulu duk boleh juga atas lain-lain pembuka tu
terkatuk pun nak buka mari balik tak pandai dah, hanya kunci macam mana tak tahu dah, susah. Kita pakai hak orang aku belaka senang, semua boleh guna belaka. Cara mudah-mudah, cara hak tinggi, hak payah tu untuk orang lain pula. Maka cara mudah-mudah, orang yang diakui oleh orang-orang pandai, bagaimanakah akidah mereka, bagaimanakah bawakan mereka. Itu di antara cara yang kita buat tali ukur. Di antaranya kita kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka kesemua orang aku bahawa Imam Nawawi adalah seorang daripada tokoh ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada seorang pun tuduh Imam Nawawi dengan kata dia ni daripada orang yang bawa akidah yang sesat. Tak ada. Kita tengok akidah Imam Nawawi macam mana. Turun kepada bawah Imam Nawawi lagi Imam Ghazali, diterima oleh semua orang, dijadikan dia sebagai imam, dijadikan dia, digelarkan dia dengan kata Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Maka kita tengok bawa ke akidah Imam Ghazali macam mana. Turun ke bawah daripada Imam Ghazali. Siapa? Imamul Haramain sebagai guru dia. Turun lagi kepada Imamul Haramain. Kita dapati Imamul Haramain macam mana akidah dia. Kita cuba periksa tengok. Tak ada. Maka inilah dia panggil jamaah. Setiap korun, setiap 100 tahun berada di atas jalan ni, di atas rel yang sama. Yang keluar daripada firqah ni yang panggil puak-puak yang pecih-pecih, puak syad sikit. Puak yang duk jalan kot tepi-tepi jalan panggil. Dia duk kot tepi-tepi, tak ada berjalan di tengah-tengah dah. Orang yang berjalan kat tengah sungguh, jalan di atas batas betul sungguh, ni firqah ulama-ulama yang mu'tabarin, yang diakui oleh ulama dipanggil. Sebelum daripada tu, belum pada Imamul Haramain, Abu Bakar Al-Baqillani. Terus turun kepada Abul Hasan Asy'ari. Terus lagi sampai kepada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, tokoh hadis pula. Semua mereka itu berada di atas landasan yang satu. Mereka itu berkaedah dengan kaedah yang sama. Berbezanya ada sedikit perbezaan di dalam memahami kaedah. Oleh itu dapat buat kesimpulan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah ialah akidah jumhur bagi ulama bagi ini ummah. Akidah yang dibawa oleh majoriti daripada ulama bagi ini ummah. Hak majoriti dia bawa. Kemudian mereka ini silibus dia, cara dia memahami akidah macam mana, dia bawa akidah macam mana, cara dia bawa akidah, cara dia berakidah, satu akidah yang disebut oleh Nabi dan dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi, hak dengan secara sepakat kata, hak tidak ada perselisihan di antara sahabat, tentu jadi akidah mereka itu. Ini jadi akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan yang tidak disebut oleh Nabi, yang tidak ada disebut oleh sahabat, mereka itu bina akidah mereka di atas apa yang dipaham daripada
usul agama, rukun agama ataupun sumber agama yang asli, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu penting hujung tu. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Semua kembali kepada kat situ, tetapi syarat tu yang penting. Susah saja nak bercakap. Nak fokus kat mana tak tahu lagi, tak tahu nak turun kat mana. Pusing kat atas udara dulu. Pusing sebab pada kapal Melaka ni kecil sangat. Susah nak turun. Nanti kita buat antara bangsa lebih besar sikit, mudah nak turun. Kita layar-layar tengok dulu. Layar begitu dulu. Ya begini, kadang-kadang sebab saya susahnya kerana hak di depan saya ni banyak orang alim belaka. Tu payah nak bercakapnya. Kalau hak tak pandai, hak jahil, mudah saya nak bercakap. Ni pandai-pandai ni susah nak royak. Sebab apa saya kata gitu? Sebab puak ni Imam Ghazali tak boleh pakai, Imam Nawawi tak boleh pakai. Tu susah saya nak bercakap. Kelah Imam Ghazali, kelah Imam Nawawi pun tak boleh pakai. Apa saya ni kelah mana? Mujur juga dah saya nama Ghazali, hingga juga dah sikit-sikit. Bila nama Ghazali, orang tak pakai juga, habis. Tu saya nak cakap macam mana? Macam mana dia ni hak depan semua ni? Kita kena pakai Quran dan hadis. Tu kau berat lagi. Habis tu saya kena pusing ke atas, susah nak turun ke bawah tu, susah nak turun ke mana ni. Sebab apa? Padai tak padai nak turun tak boleh, tak padai nak turun ni, tak padai. Kama dia kata kita tak boleh menyalahi dengan akidah Nabi, tak boleh menyalahi dengan akidah sahabat. Pula dah. Dan semua akidah ni kena Nabi ada sabit pada masa Nabi, ada sabit pada masa sahabat. Cukup tak kena saya dah malam ni, cukup dah lah. Tak itu. Pakai demo kena naik duduk sini pula, saya turun kat bawah tu pula. Mana kadang-kadang khayalan kita dengan sebab diberi, dengan sebab disampai oleh mereka-mereka yang tertentu, kita memperasankan kita bahawa akidah hak aslinya di dalam akidah Islamiyah sudah cukup, sudah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya nak bagi tahu. Kita kena tahu bahawasanya secara halus di dalam akidah bukan kesemuanya ada sorehnya, ada sebut dengan secara terus terangnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Bukan kesemua. Oleh itu, bila hak tak ada pada masa Rasulullah ni, kita nak buat ukuran ahli sunnah ni hak mana, nak ambil mana tali ukur dia? Tu kita nak fokus ke situ. Nak bagi faham tajuk akidah. Itu yang saya rasa kata susah sikit saya nak bercakap. Sebab tu kalau bagi tajuk mudah sikit, tajuk sepit sikit mudah kita nak fokus. Tapi kalau sepit telajak susah juga nak masuk. Nak bercakap tu payah juga. Ni bila tak ada dia luah telajak, dia tak boleh nak berjalan juga, luah telajak. Dia kena ada sepit-sepit sikit, luah sikit-sikit baru boleh kita pergi mula. Itu kita kena faham. Kena faham bahawasanya secara detailnya akidah bukan sabit pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke semua.
Dia ada muncul, ada mari berlaku di masa kemudian tak habis-habis. Semacam juga forok pekah lah. Supaya pekah kita bukan dia ada semua pada masa Rasulullah. Dia ada mari belakang. Maka kita nak tengok orang hak ahli sunnah hak mana pekah ahli sunnah. Pada masa Rasulullah tak ada asuran-asuran ni. Ada asuran pada masa Rasulullah? Tak ada. Bank-bank ni, bank rakyat tak ada pada masa Rasulullah. CIMB tak ada, MyBank tak ada. Tak ada pada masa Rasulullah. Semua tu nama dia bank. Cara belajar perbankan Islam tak ada. Tak ada. Mari masa belakang. Maka kita nak kenal cara hak Rasulullah macam mana? Hak ahli sunnah macam mana? Bila hak baru ke semua tak boleh kata sunnah. Ini cara dia. Kita nak tahu ahli sunnah. Begitu juga akidah. Masa Allah Al-Quran makhluk bukan makhluk. Qudrat ini sifat yang wujudi ke sifat yang adami ke amrun i'tibari. Ada bercakap pada masa Rasulullah? Tak ada. Tak ada. Kama dia hak mana hak ahli sunnah? Ada pandai sangat cuba royak seorang. Ada Imam Nawawi tak boleh pakai, Ghazali pun tak boleh pakai, hak tu tak boleh pakai, cuba kecek seorang hak tak boleh pakai dia tengok. Kita nak buat ukuran ahli sunnah, nak buat ukuran kat mana? Nak buat ukuran kat mana? Bila kata Quran ni makhluk ke bukan makhluk? Quran ni baru ke qadim? Usaha ikhtiar ni macam mana? Siapa buat perbuatan kita ni? Pada masa Rasulullah tak ada berkecek dengan secara terus-terang, dengan secara detail, tak ada berkecek. Banyak masalah yang berlaku selepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam ini baru qadim. Tak ada bercakap. Tak ada pada masa Rasulullah tak ada. Lepas tu hak mana ahli sunnah? Bila mari dia bercakap baru qadim ni hak mana kita nak kata ahli sunnah? Ini yang paling penting. Kalaulah kita kata tiap-tiap benda baru bukan ahli sunnah wal jamaah. Tiap-tiap perkara baru bukan sunnah Rasulullah. Wusa habis lalu dah. Berartinya orang ahli sunnah habis masa dia di masa yang lampau. Tak ada dah hari ni, tak ada dah ahli sunnah. Ni punca tak faham kat sini lah ni. Punca tak faham kat sini jadi belajar sifat 20 bid'ah dalalah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Tak ada tali ukur ni. Tak faham cara ni, tak faham. Ya. Allah ada di atas aras ke tak ada di atas aras? Allah duduk di atas aras tu penuh ke tak penuh? Ada bercakap tak daripada ahli sunnah wal jamaah? Adakah bercakap di dalam pada masa Rasulullah? Tak ada dengan secara detail dia. Oleh itu dengan beberapa gambaran yang tersebut kita dapat tahu bahwasanya ulama ahli sunnah wal jamaah dia ada kaedah dia. Ada kaedah dia untuk nak menentukan perkara-perkara yang baru yang tak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam akidah, baik di dalam furu', di dalam fiqh, kesemuanya dia ada kaedah dia. Sebab di sisi ahli sunnah wal jamaah, agama Islam, agama yang mencukupi, yang melengkapi, yang dipakai akan dia semenjak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, hingga sampai hari kiamat. Dia tak habis, bukan sekerat jalan dak. Siapa kata Islam
ahli sunnah ataupun hak sunnah Rasulullah habis dah di hari ni, tak ada dah, maka orang tu kafir dengan tidak ada khilaf dah. Cerak. Oleh itu cara ahli sunnah, kaedah ahli sunnah wal jamaah, dia mengembalikan kepada asal bagi agama. Asal bagi agama sebagaimana sabit di dalam hadis sahih Bukhari dan juga hadis-hadis yang lain. Dua, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Ini sebagai kaedah yang luas, kaedah yang umum bagi Islam, bagi agama Islam, sama ada di dalam akidah ataupun di dalam fiqh. Rasulullah kata seelok-elok yang paling baik cakapan ialah kitabullah. Cakapan yang cukup padat, yang cukup, yang betul makna, yang tidak ada dusta di dalamnya, kesemua ada kebenaran, baik susunannya, elok susunannya, ialah kitabullah. Berartinya kitab Allah itu ialah sumber rujukan yang asli, yang asal. Sama maknanya, maksud dia fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Itu kaedah ahli sunnah, kembali kepada Al-Quran, kembali pada Allah, iaitu kembali kepada kitabullah. Yang kedua, kembali kepada Rasulullah. Yang Rasulullah kata wa khairal hadyi, sebaik-baik tunjuk jalan, hadyu Muhammad, tunjuk cara tunjuk ataupun pertunjuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hak Nabi tunjuk, itulah jalan yang betul. Yang paling jahat, yang salah, yang sesat, muhdatsatuha, yang direkai, yang bertetangga dengan asal Al-Quran kitabullah dengan hadyun Nabi. Bila berlawan dengan kitabullah, berlawan dengan hadyun Nabi, itulah nama syarrul umur. Itu nama muhdatsah, perkara yang direka. Oleh itu, tiap-tiap perkara yang direka, yang tak ada pada masa Rasulullah, kita kata di dalam akidah, rekaan ni betul ke tak dengan Al-Quran dan Al-Hadis, bertetangan kedak dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tak bertetangan, itu diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Dinama itu ialah hukum Al-Quran, akidah Al-Quran. Tak ada apa. Bila tidak bertetangan dengan hadis, tidak bertetangan dengan Al-Quran, maka ahli sunnah terima. Bila ahli sunnah terima, itu masuk di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Boleh faham? Khusus kita ambil satu, alam baru, rukun ahli sunnah wal jamaah. Rukun ahli sunnah wal jamaah jadi rukun ahli sunnah wal jamaah. Orang ahli sunnah wal jamaah, rukun dia, siapa tak pakai hak ni tak jadi ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kita ahli sunnah wal jamaah hukum kata kafir, walaupun tak cakap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kesemua perkara yang lain daripada Allah bahru, iaitu dengan ayat dianya alam kesemua bahru. Itu satu pada rukun ahli sunnah wal jamaah. Adakah Rasulullah bercakap tentang alam bahru? Sahabat bercakap ke alam bahru? Dia tak bercakap. Tajuk alam bahru, alam qadim, dia tak bercakap. Tetapi mari orang ahli sains, ahli falsafah, orang-orang yang sesat, dia bercakap kata alam ini qadim.
satu kumpulan daripada orang ahli sains, alam qadim bin nau, lagi pula qadim bil jinsi, qadim afna dia dan qadim afra dia. Mana alam ini sedia kala. Satu kumpulan. Mari satu kumpulan pula kata alam ini qadim bin nau bahru afrad. Bagai alam ini qadim, satu-satu yang berlaku ini baru. Hujan hari ini baru, tetapi jenis hujan ini sedia kala. Hujan yang hari ini baru, sebelum pada turun hari ini ada hujan yang sebelumnya. Hujan yang sebelum tu baru. Ada hujan yang sebelumnya. Hujan yang sebelumnya baru. Ada hujan yang sebelumnya. Hujan yang sebelumnya baru. Ada hujan yang sebelumnya. Hak sebelum tu nama dia qadim, nama dia. Hak satu-satu tu nama baru. Kira bagai hujan tu qadim. Kita nak bercakap pun tak pandai. Nak royak pun tak pandai, belik lidah dah kita. Bila dah mari akidah macam ni, kita orang ahli sunnah, apa kita nak kata? Bila mari perbincangan macam ni, bila mari pegangan yang seperti ini, apa kita nak kata? Kita kata ini perkara yang tidak dibincang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bid'ah dalalah. Kita kata macam tu. Boleh? Orang tu dia selalu dakwah dia. Kita diam, tak boleh, jangan kita duk bercakap. Kita kena tinggal dia, tak boleh orang bid'ah kita kena tinggal dia. Ada satu firqah dia mengagakkan begitu. Bila orang kerja bid'ah kita kena tinggal, jangan masuk kita bergaul dengan dia. Betul ke tak? Tak betul. Sebab apa tak betul? Kerana bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran mewajibkan ke atas kita suruh ma'ruf tegah mungkar. Bila orang kerja benda yang mungkar, benda yang salah, kita tak boleh halak dia. Halak ke dia, pakai habis orang lain. Sebab tu kita belajar dalam kitab ulama kita, kitab ulama ahli sunnah wal jamaah dan kitab Mu'tazilah pun baik. Jadi rukun Mu'tazilah, Mu'tazilah rukun dia. Orang tak berpegang dengan rukun ni tak jadi Mu'tazilah, iaitu amrun bil ma'ruf nahyun 'anil munkar. Wajib suruh ma'ruf, wajib tegah munkar. Sebab tu orang Mu'tazilah dia berani. Dia sanggup mati-matian dengan perkara munkar, dia sanggup mati-matian dengan suruh ma'ruf. Kerana rukun dia. Rukun Mu'tazilah. Kita di dalam ahli sunnah wal jamaah wajib fardu kifayah. Ada ulama orang alim di dalam satu jarak ke yang jarak ke boleh jarak ke nama dia jarak ke qasar, 81 km. Kena ada orang yang boleh, yang pandai suruh pandai tolak syubhah. Bila ada perkara keliru datang di dalam masalah agama, kena ada orang ni juru tolak seorang. Dan di dalam siapa-siapa tahu benda mungkar, wajib dia ingkar. Itu kaedah di dalam agama. Tak boleh kita tinggal mungkar biar dia dak sebar cara dia, tak boleh. Biar tinggal hak tu. Kita nak mari kepada akidah kita. Cara akidah nak memahami. Sebab nak royak akidah pun kita ada dah akidah kita. Kalau nak royaknya nak pergi cara bentuk lain. Supaya kita nak berhilang keliru tu. Hak sepatutnya begitulah. Moga hak pentingnya bila dah kita sudah faham, kita sudah tahu akidah dengan cara betul, kita tambah dianya apa? Tambahnya kita boleh tolak kekeliruan yang datang, kita boleh tolak syubhah-syubhah yang datang.
Kalau tak ada orang yang boleh pandai tolak syubhah, berdosa habis rumah orang lah. Atas sebab tu hak pentingnya kita kena tengok apa syubhah-syubhah daripada firqah-firqah yang sesat tu. Maka kita orang ahli sunnah wal jamaah, dia kembali kepada dalil Al-Quran, kepada dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mana tajuk pun tak penting. Tak penting kata adakah ada pada masa Rasulullah, tak ada pada masa Rasulullah. Kerana Al-Quran ni dah yang Rasulullah bawa mari, hak dia kata ahsanul hadis. Quran ni dah, Quran sendiri ayat kata bila berbantah satu perkara kena farduhu ila Allah, mesti kena kembali pada Al-Quran. Itu dasar ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak tinggal Al-Quran, dia tak tinggal sama sekali. Bila tak ada di dalam Al-Quran, baru dia kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama dia ulama ahli sunnah wal jamaah, bila dia kembali pada Al-Quran, dia dapati bahwasanya Al-Quran cerita kata alam ini dijadikan dia oleh Allah. Alam ini dijadi oleh Allah. Kesemua perkara Allah menjadi. Kullu syai'in qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah ya Rasulullah, Allahu bermula Allah, khaliqu kulli syai', dialah yang menjadikan semua perkara. Berartinya bila dah kesemua dengan diciptakan dia oleh Allah. Apa makna cipta oleh Allah? Makna asal perkara ni tak ada, ada dia dengan dicipta oleh Allah, artinya baru. Guna apa? Guna dalil akli sikit, guna akal, guna pahaman. Orang ahli, sebab tu jadi terbit di dalam ahli sunnah kata dalil akli. Rasulullah pakai ke dalil akli? Soalan tu kita boleh tahu dah. Kalau mari soalan begitu kita boleh faham. Orang tu sudah kena virus musyabbihah. Virus firqah yang sesat. Setengah daripada cara orang sesat, dia mendegri, letak darajah benda betul, benda sesat, dia buat ukuran dia dengan benda yang dikerja oleh Rasulullah dengan tak kerja oleh Rasulullah. Itu cara orang sesat tu. Itu cara orang sesat. Kita kena faham betul-betul situ. Kaedah firqah yang sesat. Kerana orang ahli sunnah wal jamaah tak ada di dalam kaedah ahli sunnah untuk menghukum satu perkara dengan betul dan salah, sesat dan hidayah. Dia buat ukuran dengan kata ada pada masa Rasulullah atau dikerja oleh Rasulullah atau tidak dikerja oleh Rasulullah. Tak ada di dalam ahli sunnah. Kaedah tu tak ada. Kaedah itu daripada fuq musyabbihah, kaedah itu daripada firqah yang dhalah, yang sesat. Tak kena tahu. Cuba tunjuk dari kaedah kita, kitab kita ahli sunnah wal jamaah, di mana hak kata dia kata perkara ni salah kerana sebab Nabi tak buat. Kaedah dia tak ada. Kalau ada di dalam kitab dia, ada. Kalau kita baca dalam kitab kita ahli sunnah wal jamaah, dia kata perkara ni sesat sebab Nabi tak buat. Ada. Tetapi dia nak kata Nabi tak buat, sesat kerana Nabi tak buat adalah kerana perkara ni tidak dikerja oleh Nabi, serta pula perkara ni bercanggah dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Dia potong pendeknya, perkara ni tidak dibuat oleh Nabi. Tu hak ahli sunnah. Adapun kaedah besar dia tak ada. Undang-undang hak besar, kalau kita baca undang-undang ke, undang-undang besar, lepas tu undang-undang hak halus-halus kat bawah dia ada. Undang-undang hak besar dia tak ada. Dia mari hak forum, hak halus-halus.
hak halus-halus. Ada juga dia kata benda ni sesat, benda ni makruh kerana tidak dikerja oleh Rasulullah. Tetapi bukan semata-mata tidak dikerja oleh Rasulullah. Dia tilik perkara ni tidak dikerja oleh Rasulullah serta bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tu ahli sunnah wal jamaah. Bila dah kata Allah menjadi semua perkara, Allah mencipta semua perkara, tentu semua perkara ni ada selepas Allah menjadi. Begitu juga di dalam hadis sahih Bukhari. Di dalam hadis sahih Bukhari, Abu Musa Al-Ash'ari daripada Yaman datang ke Madinah berjumpa dengan Nabi demi untuk nak soal masalah agama kepada Nabi. Dia soal Nabi apa awal-awal makhluk, apa awal-awal perkara yang dijadi oleh Allah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Adalah Allah, Allah ada dan tidak ada sesuatu pun yang lain daripada Allah. Perkara lain pada Allah tak ada, Allah saja ada sedia kala. Yang lain pada Allah artinya, yang lain pada Allah ada baru. Rasulullah tak bercakap kata baru. Al-Quran dia tak bercakap kata baru. Dia bercakap kata dia buat, dulu tak ada. Orang ahli sunnah nak kata lagu mana? Orang lain dia kata dah baru koding, baru koding. Ahli sunnah ada mudah kata baru koding, aku ambil lah kelima hamba kata baru. Perkara ni baru. Tu jadi akidah ahli sunnah. Akidah ni bertetai kedak dengan Al-Quran, bercanggah kedak dengan Al-Quran, sama kedak dengan Quran, tidak bercanggah dengan Al-Quran, sama dengan Al-Quran. Oleh itu alam baru ini ialah akidah Al-Quran, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nama akidah ahli sunnah wal jamaah. Walau Rasulullah tidak bercakap dengan secara detail dia, halus dia dengan nama dia sekalipun, isi dia sudah ada di dalam Al-Quran. Itu kaedah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu bila selisih masalah tentang Al-Quran makhluk kah bukan makhluk, bila selisih masalah usaha hamba ni ada usaha ke tak ada usaha, dari sini terbit ahli sunnah wal jamaah yang dia faham daripada Al-Quran, hamba ni ada usaha dan ikhtiar. Kerana Al-Quran banyak sungguh hamba ikhtiar. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa-siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Siapa-siapa yang menghendaki nak kufur, hendaklah dia kufur. Allah bagi kehendak, bagi pilih. Artinya hamba ini ada pilihan kerana Allah beri pilih. Jadi akidah ahli sunnah ada ikhtiar. Di dalam Al-Quran kata laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang diri, bagi seseorang itu barang yang dia usaha. Mudarat, bahaya, berdosa di atas dia barang yang dia usaha. Artinya hamba itu ada usaha, dia boleh pahala dengan sebab dia usaha, dia berdosa dengan sebab dia usaha. Arti hamba ini ada usaha ikhtiar. Walaupun dengan detailnya, dengan secara sorahnya Rasulullah tak kata hamba ada usaha ikhtiar, tak ada. Di dalam Al-Quran ada sebut. Jadi akidah Nabi, akidah ahli sunnah wal jamaah. Orang lain pada ahli sunnah wal jamaah dia berdasar pada Quran juga, berdasar kepada hadis juga. Bukan dia tak berdasar pada Quran hadis, tetapi syarat-syarat yang dia kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis tidak sempurna. Saya begitu slow-slow, 40, 20, 10. Lambat sikit, makan masa sikit. Nak laju, saya tak pandai laju kata, tak pandai. Kalau buat kereta sungguh tu boleh laju. Bawa kereta ni tak boleh nak laju, tak pandai nak laju. Masa kita pula tu nak hak berapa. Macam mana pengerusi
Kita nak hak berapa masa? 10 minit lagi. Aha. Ya. Ya, betul. Ya. Minta urai tentang batal akidah. Batal akidah ialah batal syahadah, sama aja. Sebab makna batal akidah, maksud batal syahadah itu seorang itu keluar daripada agama Islam, dia panggil jadi kafir. Dia panggil juga, dia panggil murtad, riddah, jatuh agama. Dia panggil batal syahadah. Jadi istilah kita orang Malaysia, kita panggil batal syahadah. Di dalam kitab ulama kita, dia tak kata batal syahadah, dia kata riddah. Bila kita belajar dalam kitab, dia kata kitabur riddah. Tajuk dia buat tajuk riddah, jatuh agama. Sebab Al-Quran dia guna begitu. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Dia panggil irtidad, dia panggil riddah, guna tu. Batal syahadah tu dia jarang gunalah. Tak ada salah kita guna dianya. Cumanya sikit lagi saya nak sambung supaya habis tajuk ni sikit, iaitu orang ahli sunnah wal jamaah dia kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, tak sama dengan ahli sunnah kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Situ tepat jadi perbezaan sungguhnya. Ni tokoh-tokoh kita daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, bermula pada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, mari terus ahli sunnah cara dia pegang bawa Al-Quran tak sama dengan puak-puak yang sesat pakai Al-Quran. Itu tepat beza. Beza kat mana? Ahli sunnah wal jamaah dia kembali kepada Al-Quran, dia kembali kepada keseluruhan Al-Quran. Al-Quran adalah kesemuanya seperti satu, dan kaedah dia mari daripada yang satu. Bila mari pada yang satu, semuanya saling mentafsir makna, saling menghurai makna. Jadi tidak ada tanaqud, tidak ada berlawan di antara ayat Al-Quran ke semua. Maknanya mesti dengan kata lain, dia kembali kepada kesemua Al-Quran, dia beriman dengan semua Al-Quran, dia beriman dengan semua hadis. Ada pun orang yang lain daripada ahli sunnah wal jamaah, dia kembali kepada sebahagian daripada Al-Quran, sebahagian daripada hadis. Hadis yang sebahagian yang dia kembali itu adalah hadis dan Al-Quran yang dipanggil mutasyabihat, yang dipanggil mutasyabih, yang kesamaran. Apa makna mutasyabih? Yang umum, yang mutlak, yang makna dia ihtimal, yang tak terang, dia kembali kat situ. Itu tepat perbezaannya. Tak boleh faham lagi, tak akid contoh. Tak boleh faham, tak nampak perkara. Sebab tu bagi saya ini setengah daripada perkara penting supaya kita nak nampak perbezaan ahli sunnah dengan orang lain. Sebab kan semua dakwah pakai Al-Quran dan Al-Hadis. Situ kita nak beritahu siapa yang pakai Quran hadis sungguh. Tu kecek bahasa petani sikit. Siapa hak pakai Quran hadis sungguh tu siapa dia? Ahli sunnah orang pakai Quran hadis sungguh. Sebab apa? Sebab ahli sunnah dia pakai ke semua Al-Quran, pakai ke semua hadis. Orang bukan ahli sunnah wal jamaah, dia pakai setengah Quran, setengah hadis. Dia beriman dengan setengah, seolah kata beriman setengah, kufur dengan setengah. Contoh mudah-mudah, dia kata perkara tak dibuat oleh Nabi, perkara tu direka. Perkara reka bid'ah dalalah. Dia pakai hadis kullu bid'atin dalalah. Hadis ni hadis luah, hadis tak menentukan makna. Tiap-tiap perkara direka bid'ah, tiap-tiap benda bid'ah itu sesat. Tak ada takrif, tak ada definisi dia di dalam tu. Hakikat bid'ah apa dia hak sungguh, tak ada kat situ. Dia pakai buat takrif dengan cara dia, benda Nabi tak buat pakai kata sesat. Dia tinggal hadis Nabi,
man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai. Dia tak pakai dah hadis Nabi satu lagi. Nabi kata siapa-siapa merekakan, siapa-siapa buat satu jalan yang baik, buat satu contoh yang baik, maka dapat baginya pahala hak dia beramal dengan kebaikan dan pahala mereka yang beramal dengan kebaikan yang dia buat contoh itu. Jadi Rasulullah menggalakkan kita buat benda-benda yang baik, sama ada hak dia tak buat sekalipun hak dia tak buat, dia tinggal hak ni, dia pakai hadis yang satu lagi. Itu nama dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia dakwa saja, dia pakai hadis, dia tak pakai ke semua hadis. Lebih dekat laginya, ya, tak boleh berdoa selepas pada solat. Dia pakai kerana Nabi tidak amal. Sedangkan Nabi kata doa yang diterima oleh Allah ialah jauful lail, tengah malam, dan duburas salawatil maktubat. Dia tinggal hadis hak sana. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita pakai ke semua hadis. Itu cara dia. Dan sebab bagi riddah di dalam akidah ni apa dia? Ya, akidah bila kita campur dengan perkara bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang syan'a. Bagi orang pandai baca di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq bagi Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, dia tulis di sana tajuk orang yang dinama dengan orang Islam, orang yang berhak dengan nama Islam. Siapa dia hak berhak dengan nama Islam? Semua diaku Islam belaka. Saya meringkas, iaitu siapa mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan terima dengan segala apa yang didatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hak Nabi royak, hak maklum minad din bid darurah, bukan semua habis 100%. Hak Nabi bawa mari ni hak maklum, hak orang tahu belaka ni, tak kena ada dalil, dia terima belaka. Daripada wajib sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, haji, zakat, mengucap 2 kalimah syahadah, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, terima hak ni. Orang tu nama orang Islam. Kamar dia tilik. Selepas pada dia terima hak ni, kalau dia campur dengan bid'ah yang syan'a, bid'ah yang keji, bid'ah yang huduh, maka orang tu kafir. Tu batal syahadah dia panggil. Jatuh murtad. Dia misal apa? Seperti kapuh dengan bid'ah mereka, bid'ah subsataiyah, bid'ah bayaniyah, bid'ah khattabiyah. Dia bila bid'ah yang menyebab bagi jadi kufur. Bid'ah mereka yang mengatakan sedia kala qidam alam ini qadim. Dia masuk capur. Tuhan dia percaya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul semaya wajib, tapi yang dicampur dengan alam qadim, kafir. Tu batal syahadah. Itu jaga-jaga ada di dalam kitab Ibnu Taimiyah. Puak yang bawa akidah Ibnu Taimiyah, puak musyabbihah alam qadim, tu satu kena jaga, tu batal riddah, batal riddah, batal agama, jatuh riddah nama dia. Dan campur dengan bid'ah mujassimah, bid'ah tajsim, mengatakan Allah beranggota, mengatakan Allah ada kaki tangan, lebih-lebih lagi pula Allah itu seperti Adam, Adam seperti Allah. Itu sesat serta kafir, itu batal syahadah, batal syahadah. Dan kalau dia campur dengan bid'ah, tapi bid'ah ini tak sangat keji sangat, tak keji sangat, bid'ah dia seperti bid'ah mereka yang menafikan sifat Allah, tidak ada qudrat yang bahasa wujudi,
Hanya Allah kuasa bizatih, tak kata Allah kuasa bi qudratih. Itu nama dia orang tu sesat sahaja, tak siapa tangga kufur, tak jatuh riddah. Sebab dia berlawan dengan Al-Quran saja. Allah kata dia qadir, dia yang bersifat dengan qudrat. Artinya dia kuasa kerana dia bersifat dengan qudrat. Di sisi orang yang menafi dak, dia kata Allah kuasa. Cuma dia kuasa tapi bukan kuasa dengan sifat qudrat, bukan ada sifat qudrat. Situ orang ahli sunnah kata menyalahi dengan Al-Quran, tapi tak siapa tangga kufur sebab dia tak ada nafi kata kekuasaan Allah. Allah kuasa, dia tak nafi. Qadar tu tak batal riddah. Kalau dia kata Allah itu berjihad, kalau kata Allah berjihad macam mana? Allah berjihad nama dia jihawiyah, tu bid'ah juga, bid'ah jihawiyah dia panggil. Bid'ah menyabitkan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ulama ahli sunnah wal jamaah terbagi kepada dua. Setengah kumpulan kata kafir, setengah kumpulan kata fasik mubtadi' saja, tidak kafir. Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab dia Minhajul Qawim, dan juga Imam Nawawi sebut di dalam kitab Rawdatul Talibin, tajuk tentang riddah, muqtada tuntutan dia kufur. Siapa i'tikad Allah berhubung dengan alam, siapa i'tikad Allah bercerai daripada alam, maka itu kufur. Kerana sudah ijma' ulama Allah tidak bersifat dengan bercerai dan berhubung. Imam Ibn Hajar Asqalani di dalam kitab dia Minhajul Qawim, dia kata nakal oleh Imam Qarafi daripada Abu Hanifah, daripada Imam Malik, pada Imam Syafi'i, daripada Imam Ahmad, kufur jihawiyah. Dia menghukum kufur jihawiyah. Walau bagaimanapun itu masalah khilaf kat situ. Kalau i'tikad Allah itu berjisim, Allah itu beranggota, itu adalah i'tikad yang membatalkan syahadah. Makna itu dia panggil apa? Tambah capur dengan akidah dia yang betul, syahadah dia yang sudah jadi Islam, dia mari capur dengan bid'ah yang syana'a, bid'ah yang huduh, iaitu bid'ah mujassimah, bid'ah hasyawiyah, dan bid'ah puak-puak bayaniyah, puak hisyamiyah, karamiyah. Maknanya kembali bid'ah yang huduh ini kembali kepada dua kumpulan. Satu kumpulan yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala bertubuh badan, berketul, ada tokoh, ada ketul dia, ada tubuh badan dia. Itu nama mujassimah, musyabbihah. Puak ni banyak. Ada setengah kata Allah itu 7 jekar. Ni puak mujassimah. Dan puak ni juga kata Allah duduk di atas arash. Ada lagi tinggal 4 jekar, 4 jari, ada ruang lagi. Itu ada sebut dalam kitab Ibn Taymiyah yang dibawa oleh orang salafi yang mengaku salafi. Sebab tu salafi ni sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Kerana apa? Kerana rojak ke sumber rojak ke mereka ialah kitab Ibn Taymiyah. Guru dia yang besar Ibn Taymiyah. Maka buku-buku Ibn Taymiyah ni ialah tajuk akidah tajsim, akidah mujassimah. Itu kesimpulan dia. Kalau benar-benar orang baca faham kitab Ibn Taymiyah, kalau kita baca sepitah lalu, kadang kita tak nampak pitah lalu dia. Sebab tu saya kata tadi, cara detail, cara sepitah lalu di awal-awal dia, di khutbah dia, dia sebut dengan cara seperti kita ramai-ramai lah, seperti ahli sunnah wal jamaah. Bila di dalam halus-halus turun ke semua kitab dia, kita akan jumpa Allah bergerak, Allah diam,
Allah berada di atas arasy, ada ruang lagi di atas arasy. Dia tafsir asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dia tafsir dengan hadis yang maudha', tafsir dengan hadis yang palsu, iaitu Allah akan angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan Allah di atas arasy. Sebab tu di hari ini ada lagi 4 jari yang ruang di atas arasy. Itu adalah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata mereka. Siapa-siapa ingkar hadis ni, dia kata orang tu kita kena tuduh agama dia, orang tu sudah jadi kafir di sisi dia. Itu perkara yang membatalkan riddah. Di antara perkara batal riddah, perkara yang membatalkan agama, perkara yang menyebab bagi riddah. Kesimpulannya, kita baca dalam kitabur riddah, kitab yang membatalkan syahadah ialah dengan melalui 3 perkara. Dengan i'tiqad yang salah, dengan perbuatan yang salah, dengan perkataan yang salah. Cumanya hak nak fokus kitanya di dalam akidah. Akidah yang salah, iaitu akidah mujassimah, itu akidah yang salah. Yang kedua, firqah yang salah, iaitu firqah, nama dia firqah Jahmiyah, firqah Mu'attilah, puak yang menghampakan, yang mengatakan tidak ada sifat bagi Allah. Puak yang tidak kata Allah tidak ada qudrat, irada, ilmu, haya, sama', basar, kalam, tidak ada. Allah saja. Allah saja. Allah tidak ada sifat. Itu tak betul, bercanggah dengan Al-Quran, kerana Allah dia bersifat dia dengan kata Dzul Quwwatil Matin. Allah menurunkan Al-Quran, anzalahu bi'ilmih, innallaha alimun bizatis sudur, wallahu bikulli syai'in alim. Banyak Allah mensifatkan dia. Kita genapi sifat, Allah mensifatkan dia. Dia kata dia bersifat dengan ilmu, dia bersifat dengan kekuatan, dia bersifat dengan kekuasaan, dia bersifat dengan samu' basar, innahu huwas sami'ul basir. Oleh itu kita kena kata Allah bersifat dengan samu' basar. Cuma yang lebih molek, yang lebih jangok, lebih comel, kita serah kepada Allah hakikat sifat, itu lebih comel. Hakikat qudrat, irada, ilmu, haya, samu', basar, kalam, aku tidak mengetahui hakikatnya, serah pada Allah. Hak tu betul. Hak tu betul. Walau sekalipun di sisi ahli sunnah wal jamaah, dia mentafsir, dia mentakrifkan qudrat, iradah itu dengan kata sifatun maujudatun, sifatun wujudiyatun maujudatun qaimatun bizatihi ta'ala, sekalipun di sisi ahli sunnah, majoriti daripada ahli sunnah tafsir begitu. Itu tafsir sebagai untuk nama dia mendekatkan faham, bukan atas jalan, bukan di atas jalan mahiyah, bukan di atas jalan had, di atas jalan hakiki, bukan di atas jalan ghayat, hakikat benda yang sebenar. Sebab hakikat yang sebenar, sebagaimana kita tak boleh mengetahui hakikat zat Allah, kita tidak boleh mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Begitulah lebih kurang. Kalau ada soalan lagi boleh 3 minit untuk 45 minit. Kalau ada orang lain? Kalau tak ada cukuplah. Syiah dengan Wahhabi, siapa rajak kepada Ibn Taymiyah? Wahhabi dia, Ibn Taymiyah dia ambil sebagai Quran dan hadis dia. Semua hadis pun hadis Ibn Taymiyah, Quran pun Quran Ibn Taymiyah, tu Wahhabi. Adapun Syiah, Ibn Taymiyah tu kafir dan secelaka-celaka orang di sisi Syiah. Dia Syiah ni dia tak pakai langsung lah. Ibn Taymiyah tu secelaka orang di sisi Syiah. Kita di sisi ahli sunnah wal jamaah, lagu mana Ibn Taymiyah? Ibn Taymiyah dia seorang yang alim, tetapi dia bawa mari benda bid'ah beberapa banyak. Tak payah kita turut dia, hak betul dia buat mari sudah ada, sudah ada di dalam hak kita siap ada.
Hak salah kita nak terima apa dia, pakai kita letak ke tepi. Tak payah kita ikut dia lah. Kita nak ambil hak dia, hak betul. Hak betul jadi hak kita ada dah. Pas nak ambil hak lain hak salah, pas nak ambil apa hak salah hak dia. Jadi bodohlah kita. Tayar kereta kita tak boleh gidah, tak ada bocor baru. Lepas tu tukar hak lain, hak lain lah mana? Sama dengan hakmu juga. Bodoh kita. Pakai lagi, tak ada payah pecah lah. Kalau nak tukar, ya kena tukar hak lebih baik, hak lebih comel, hak lebih tahan. Baru kita boleh tukar. Pakai hak kita tak pakai dah. Baik Ibn Taymiyah banyak dia awak mari orang panggil menyalahi dengan ijma' ulama seperti tempat kalau di sana berlaku sangat sekarang lah ni. Tolak 3 jatuh 1. Itu Ibn Taymiyah bawa mari. Ulama semua mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua ulama ijma' tolak 3 sekaligus jatuh 3. Dia mari tolak 3 jatuh 1. Pas kita nak pakai hak mana? Tak boleh tu menyalahi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyalahi tak boleh kita pakai. Dia awak mari alam qadim. Dia awak mari Allah itu berada di atas arah, duduk di atas arah, bersila di atas arasy. Itu Ibnu Taymiyah bawa mari. Itu yang sesat yang dia bawa mari. Tak boleh kita ikut dia. Maknanya siapa yang ikut Ibnu Taymiyah, Wahabi ke Syiah? Wahabilah yang ikut Ibnu Taymiyah. Amba tengoklah kitab dia sendiri dan dengar dengan telinga sendiri. Orang-orang tokoh-tokoh Wahabi mengajar di dalam Masjid Madinah. Dia kata nak tahu kebenaran kena kembali kepada Ibnu Taymiyah dengan Ibnul Qayyim. Dua ni saja kalau siapa nak cari kebenaran. Tak usah pergi carilah dengan hak lain. Cari hak lain tak kena, tak bertemu. Cari Ibnu Taymiyah dengan Ibnul Qayyim. Dua ni saja baru dapat kebenaran. Tak ada seolah-olah kata Ibnu Taymiyah ni ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim ni khalifah dia, anak murid dia. Anak murid dia ramai yang jadi tokoh-tokoh, jadi orang alim, tapi tak ikut dia. Ada Imam Zahabi, Ibnu Katsir, dan daripada mazhab Syafi'i lagi siapa ni, beberapa orang lagi orang mazhab Syafi'i tak ikut dia, anak murid. Tapi kita heran, kok mana boleh anak murid tak ikut dia? Bagi kita orang Melayu ni ya khoyal lagu tu. Khoyal macam mana anak murid tak turut tok guru pas belajar pak dah ke apa? Tak turut tok guru. Misalnya. Dia begini, orang Arab, orang alim. Orang Arab dua semua sifat. Dia belajar bukan seorang guru. Orang alim setengahnya 1000 orang guru, setengahnya 2000 orang guru, setengahnya 400 orang guru. Dia tak belajar seorang guru. Kita ni bila hidup guru dengan hatu kan pakai menak, pakai mati dengan hatu dah kitanya, seka tu ya kita. Tu kita sebab tu ilmu kita tak banyak. Kita cebok di sutai telaga. Pas telaga tu kalau air sedekah apa dak cebok keras kikis situ lah. Kau dak kikis hatu, pas mana nak boleh ilmu banyaknya? Kalau kita kecebok sini hak air sikit, kita ambil hak sikit. Hak air nu hak panjang hak 10 meter tu gak tengah timbul besar kita naik mari gak boleh banyak sikit. Guru kita tak boleh seorang. Orang-orang alim besar, guru dia kebanyakan tak kurang daripada 40 orang sampai pada 400 sampai ke 1000. At-Tabarani 1000 orang guru dia belajar. Dia terima ilmu tu. Itu maknanya Ibnu Katsir dia terima ilmu daripada Ibnu Taymiyah, bukan Ibnu Taymiyah seorang. Guru-guru lain. Hak ni tak betul tok guru ni. Dia tak terima, dia tak ambil. Hak ni betul, dia ambil, dia pilih sebab dia pandai. Supaya kita learning lah, tengok jemput ceramah belaka, mari belaka sini. Makna kita hebat tu, tengok bila guru kita berapa. Bila pas kita pening, tak tahu nak ambil mana. Tu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك